Okay, korang perasan tak, kita ni kalau bab nak main game ke, nak tengok Netflix ke, nak layan movie ke, ataupun kalau perempuan nak pergi shopping ke, kita macam semangat ataupun rajin, ataupun rasa macam senang je nak buat aktiviti tu kan, betul tak? Okay, tapi bila masuk je bab nak kena buat benda yang produktif, macam contohnya nak kena prepare untuk content, ataupun nak kena buat homework kalau student, nak kena buat assignment contohnya, ataupun nak buat apa-apa kerja lah, kita jadi tiba-tiba kita jadi rasa macam malas, ataupun kita jadi macam rasa susah sangat nak buat kerja tu. Nak tahu tak kenapa? Sebabnya adalah melibatkan dengan satu neurotransmitter yang ada dalam otak kita, iaitu nama dia dopamin. So, bagaimana dopamin ni berfungsi adalah setiap kali kita melakukan sesuatu aktiviti, otak kita akan merilis dopamin. Cuma dalam kuantitinya bergantung kepada aktiviti yang kita buat tu. Ada aktiviti yang menghasilkan dopamin yang rendah, and ada aktiviti yang menghasilkan dopamin yang tinggi melampau sampai shrilling. Alright. Okay, gurau je. Okay, so aktiviti yang menghasilkan dopamin yang rendah ni adalah macam benda-benda yang boring, ataupun benda yang macam leceh, ataupun ambil masa yang lama untuk kita rasa puas hati. Contohnya macam buat kerja rumah contohnya, atau makan benda-benda berkhasiat contohnya, macam apa lagi nak kena banyak minum air masak ke, benda tu semua akan menghasilkan dopamin yang rendah, tak berapa tinggi lah. Dan sebaliknya pula, ada aktiviti yang menghasilkan dopamin yang tinggi. Biasanya aktiviti yang senang nak buat and cepat kita rasa puas hati tu. Okay, contohnya macam main game. Macam saya suka main game dulu. Main game sebab kita boleh main tu, bila kita menang terus kita rasa puas hati. So kat situ dopamin hit dia tu terus tinggi. Okay, contoh lain macam social media. Macam kat sini ramai orang yang suka scroll social media berjam-jam kan. Sebab setiap kali kita scroll, kita nampak benda-benda baru, benda tu menghasilkan dopamin. Ataupun kita selalu check telefon kita untuk dapat tengok notification, semua benda tu menghasilkan dopamin yang quite tinggi lah, tapi tak rasa tinggi macam main game. Okay, another one macam tengok movies ataupun series. Itu quite tinggi lah dopamin dia, sebab bila kita tengok macam dah sampai kat ending ke apa ke, kita expect sesuatu yang best daripada movie tu ataupun series tu, kita jadi brain kita akan merilis dopamin. Ada satu kajian yang dibuat oleh beberapa saintis neurologi kat luar sana lah kan. Diorang test, dia letak satu tikus, dia letak tikus dalam satu sangkar, and dekat sangkar tu ada macam something macam switch ke apa, macam lever yang kita boleh tarik macam tu kan. Okay, and professor betul lah professor, and nope. Scientist tu sama professor. And scientist tu setiap kali tikus tu tekan button tu, scientist tu akan riliskan dopamin dalam otak tikus tu. So macam kiranya setiap kali dia tekan switch tu, dia dapat dopamin. Tekan switch dapat dopamin. So dia orang trial untuk beberapa hari, and hasilnya tikus tu jadi macam kerja je nak tekan button tu je sepanjang masa. Dia nak tekan button tu je. Sebab setiap kali dia tekan button tu, dia dapat dopamin. Okay, lepas tu saintis ni dia buat another experiment, iaitu dia dah tak bagi dopamin hit dekat tikus tu dah bila dia tekan switch tu. So bila dia tekan switch tu, tak ada benda yang terjadi. Okay, so hasil dia, tikus tu jadi macam down. Dia jadi macam tak adalah stress. Jadi macam dia duduk baring je. Dia duduk kat satu tempat je. Dia tak nak makan, tak nak makan, tak nak buat apa-apa lah, tak nak jalan-jalan, semua tak nak. Dia jadi macam orang yang macam down gila. Macam tu. Even bila saintis ni dia letak makanan pun, tikus tu tak nak makan juga, unless makanan tu diletakkan betul-betul depan mulut dia, baru dia makan. So kita ingatkan makanan ni keperluan kan. Macam kalau tak makan kan boleh mati. So tak nak mestilah kena rajin juga pergi makan kan. Tapi dalam kes ni, tikus tu tak nak pun nak berjalan untuk ambil makanan tu, unless makanan tu letak depan mulut dia, baru dia makan. So begitulah powernya dopamin ni punya efek dalam diri kita. So kiranya tikus ni jadi macam lebih kurang macam drug addict, right?
So kita ni lebih kurang, sebenarnya lebih kurang lah macam eksperimen tikus tu. Kita ni lebih kurang macam tikus tu, cuma tak adalah seteruk tu, right? Dari lagi dalam zaman teknologi ni, kita crave dopamine yang tinggi untuk hidup. Okay? So that's why kita selalu macam tengok telefon, tengok notification, ataupun bila ada orang call, kita terus nak angkat cepat-cepat. Kita macam, sebab setiap kali kita buat benda tu, kita dapat dopamine. Alright, even kita baru fikir nak makan benda yang sedap, contohnya nak makan chocolate cake contohnya, nak makan benda sedap, benda tu pun dia dah release dah dopamine tu. Walaupun lepas kita makan tu kita rasa bersalah sebab kita makan benda yang manis yang macam tak elok, menambahkan kalori, bla 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 bla. So semua benda aktiviti ni ada efek dalam brain kita, So benda ni lah juga yang explain kenapa kita jadi macam malas ataupun susah nak buat sesuatu kerja yang produktif. Okay, sebab kita dah terlalu addicted dengan benda yang dopamine yang terlalu tinggi. Okay, contoh macam tengok movie ataupun macam main game tadi. Macam dulu saya suka main game. So saya akan main game sehari tu dalam maybe 2 ataupun 3 jam macam tu. And walaupun waktu yang tak main game, saya still fikir pasal game. So bila kita nak buat aktiviti lain tu, dia jadi macam lesu, macam malas macam tu. So sama juga macam orang yang suka scroll social media, yang suka tengok movie berjam-jam. So sama je. Sebab dopamine, dia dah dapat dopamine yang sangat banyak dekat satu aktiviti tu. Bila kita nak buat aktiviti lain yang low dopamine, otak kita akan cakap macam, kau tak payahlah buat aktiviti ni. Aktiviti ni macam boring. Dopamine hit dia sikit sangat. Tak payah buat. Macam tu, lebih kurang macam tu lah. So itu kita jadi macam malas. Alright. So cara untuk kita solve masalah ni adalah kita nak kena balance kan antara dua, yang dopamine tinggi dengan dopamine rendah ni. Kita nak kena bagi dia macam lebih kurang sama level ataupun macam tengah-tengah. Bukan kita nak kena stop terus buat benda yang dopamine tinggi tu, yang tak elok tu, tapi kita kena pandai balance. Okay, so ada satu term ni yang dinamakan sebagai dopamine detox, di mana kita sebut detox ni pun korang pun dah tahu lah kan, kita macam nak kena something macam nak kena limit kan, betul tak? So let's say macam kita tahu yang kita ni addicted main game. Contohnya dulu saya main 2-3 jam. So maybe saya kena buat rule baru di mana main game tu dalam setengah jam saja sehari. So dopamine hit tu dah tak setinggi macam dulu. Ataupun contoh macam dekat phone pula kita suka tengok notification dan suka buka. So maybe kita boleh off semua notification tu ke, ataupun on yang penting saja ke, contoh macam WhatsApp saja. Macam mana cara nak limitkan masa ni? Sebab kita tak boleh nak control diri kita sendiri, betul tak? So itulah gunanya juga teknologi. Kalau korang pakai handphone Android ada beberapa software yang korang boleh cari dekat Play Store tu, macam apps blocker ke something macam tu lah, time apps blocker ke apa benda. Korang cari kat situ. Lepas tu biasanya korang boleh letak time, macam contoh pukul 8 malam sampai pukul 1 pagi anda nak block Netflix ataupun nak block YouTube ataupun nak block apa-apa game contohnya. So boleh waktu tu anda tak boleh main game. Ataupun biasanya anda boleh letak time, boleh tengok, boleh guna apps ni berapa minit saja contohnya, boleh buat macam tu. So bila dah capai berapa minit, automatically dalam hari tu anda tak boleh nak tengok lagi dah. Lagi cantik kalau apps tu ada something password macam tu. Macam saya lebih heavy user kepada PC. So dekat PC saya tu saya install extension yang nama dia, alamak saya tak ingat nama dia, tapi ni saya letak kat atas ni nama dia. Okay, so basically extension tu function dia lebih kurang sama juga, cuma dia cuma dia block certain website yang kita suka pergi, di mana kita boleh select sendiri. Contoh saya akan letak netflix.com dalam block list, and then saya letak limit time. Contoh dalam sehari saya hanya dibenarkan untuk tengok Netflix selama 30 minit saja. So bila dah habis 30 minit tu, nanti dia keluar pop up and dekat kita punya screen, monitor screen tu dia keluar macam I think you should be working lah, something like that lah, dia keluar macam tu. Lepas tu kalau kita refresh pun tak jadi, dia akan keluar benda tu je. So saya dekat PC saya block Netflix dengan YouTube, sebab dua benda ni bahaya.
Untuk pengguna Apple, malangnya tak ada lagi apps, tak ada apps yang boleh ada function untuk limit apps tu, faham tak? Tak ada function untuk limit apps tu. So untuk guna Apple, dia kena sendiri punya, kena kuat lah sendiri, kena kuat sikit untuk letak hadkan masa tu sendiri. Okay, kalau macam saya, since saya pakai iPhone, so saya gunakan adik saya untuk jadi saya punya penjaga masa. Okay, saya buat macam ni. Kalau saya, contohlah main game dekat phone kan, so kalau saya main game lebih pada 30 minit dalam sehari tu, saya akan didenda sebanyak RM5 pada hari itu, contohnya. So dalam sebulan tu nanti dia akan kumpul, lepas tu dia beritahu berapa total denda dan saya kena bayar duit dekat akaun dia. Macam tu. So itu adalah salah satu cara lah, di mana kita gunakan orang lain untuk jadi kita punya penjaga kita lah. Saya tahu anda mungkin nak tanya saya macam, Ish, betul ke benda ni boleh menjadi kan? Sebab saya pun terfikir benda yang sama juga masa saya tahu ataupun discover pasal benda ni. So far saya dah buat benda ni 2-3 minggu. 2-3 minggu. Biasanya saya tidur dalam, normally dalam pukul 12, dalam pukul 12 ataupun pukul 1 pagi macam tu. So sekarang saya dah boleh maintain tidur dalam pukul 9, pukul 10 malam. And saya dapat bangun awal dalam pukul 4 pagi macam tu. So itu salah satu result dia lah. Actually banyak lagi, tapi saya tak nak cerita. Okay, so I guess that's all. Kalau anda suka jenis konten yang macam ni, tulis dekat ruangan komen. So saya akan buat lagi banyak konten yang lebih kurang macam ni, iaitu pasal productivity. And jangan lupa, kalau anda tengok video ni dekat Facebook, like dan share. Kalau tengok dekat YouTube, like dan subscribe channel saya Is Yunus ni. Dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.